Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, saya akan minta tuan-tuan untuk subscribe channel YouTube Dr. Amran untuk memberikan saya ruang dan peluang dalam perjuangan saya ke arah sebuah kerajaan tanpa DAP. Ini jelas. Dan dalam video kali ini, saya nak ulas mengenai kempen terbaru oleh DAP yang cuba untuk menakut-nakutkan rakyat, yang cuba untuk menyemaikan rasa benci dengan fitnah mereka bahawa menyokong kerajaan Perikatan Nasional adalah bererti the return of kleptokrat, the return of Najib Razak. Come on lah. Isu ni dah basi sebenarnya. Dan DAP nampaknya atau Perikatan Harapan hari ini ketandusan isu untuk mereka memenangi hati rakyat dan mereka tidak lagi mampu untuk memburuk-burukkan Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional dan hanya menggunakan isu OMDB yang kononnya akan merosakkan ekonomi negara jika OMDB ada. Saya nak tanya, satu perkara, kalau betul OMDB ni teruk sangat, kenapa Pakatan Harapan semasa memerintah tidak melupuskan syarikat ini? Itu satu. Kedua, Pakatan Harapan telah membuatkan Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri yang pertama berulang-alik turun naik tangga mahkamah untuk menghadapi pembicaraan OMDB. Dan saya rasa adalah adil untuk kita membiarkan mahkamah untuk menentukan sama ada beliau bersalah atau tidak. Dan ketiganya ialah hutang OMDB ini sebenarnya hanyalah sebesar hutang PTPTN. Apakah hutang PTPTN itu mampu untuk menghancurkan negara? Ternyata ini semua tomahan-tomahan yang mereka lakukan sebelum PRU14. Dan selepas mereka menang, selepas PRU14 pun, mereka tak tunaikan apa pun pasal PTPTN. Kata kononnya pelajar-pelajar atau mahasiswa yang bergaji kurang pada 4,000 tak payah bayar PTN. Kena bayar juga. Ini Pakatan Harapan munafik tak tunai janji ini sekali lagi cuba untuk menggunakan isu OMDB untuk menakut-nakutkan rakyat. Kononnya negara akan kembali huru-hara jika Datuk Seri Najib kembali ke Putrajaya. Ini semua tak betul. Dan saya rasa adalah lebih baik untuk kita membandingkan. Sebenarnya rakyat, terutama orang Melayu, lebih takut jika DAP kembali ke Putrajaya. Kita semua takut kerana terbukti sepanjang 22 bulan DAP memerintah Putrajaya, kita terheret dengan banyak isu-isu yang bukan saja meresahkan kita, malah juga membuatkan orang Melayu bersatu dan juga menentang kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Banyak sekali isu, antaranya iCert, antaranya penjualan aset-aset tabung haji, kes Adib yang tak pernah selesai-selesai sampai hari ini, isu Jawi, LTTE dan sebagainya yang meresahkan orang Melayu. Dan ini semua telah membuatkan orang Melayu serik untuk menerima DAP kembali dalam kerajaan. Orang Melayu saya rasa dah tak nak DAP kembali dalam kerajaan dan sebab itulah saya nak mempromosikan bahawa kita harus menentang. Kita jangan undi DAP dan juga parti-parti yang bersekongkong dengan DAP. Kerana semua ni akan mendatangkan huru-hara pada negara jika DAP berada dalam kerajaan. Dan jika kita bandingkan dengan prestasi yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Najib sepanjang 9 tahun jadi Perdana Menteri, jauh lebih baik daripada keberadaan DAP dalam kerajaan. Aset negara bertambah. Dan kita tengok pada hari ini, Kerajaan Perikatan Nasional mampu untuk berbelanja dalam kita menangani COVID-19 ini. Kerana apa? Kerana kerajaan terdahulu, kerajaan PRU14 telah berjaya mengumpulkan aset yang banyak dan juga meninggalkan satu kerajaan yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh untuk kita sama-sama menangani masalah COVID pada hari ini. Dan juga Datuk Seri Najib telah membuktikan kepada kita bahawa beliau telah menjadi pembangkang yang baik. Apabila beliau menjadi pembangkang, beliau banyak menulis di Facebook yang membuatkan kita faham banyak benda. Saya bukanlah kata nak puji Datuk Seri Najib dan saya akui saya bukanlah peminat tegar Datuk Seri Najib. Tetapi kita menilai sama ada kita nak DAP dalam kerajaan ataupun Datuk Seri Najib dalam kerajaan berdasarkan prestasi yang ditunjukkan oleh kedua-dua pihak. Dan kita nampak bahawa dengan jelas bahawa Datuk Seri Najib telah banyak menabur jasa, menabur bakti pada negara ini berbanding DAP yang hari ini cuba menakut-nakutkan rakyat. Kononnya Datuk Seri Najib akan kembali dan menghuru-harakan negara. The return of kleptokrat sebagainya. Sedangkan kita semua tahu bahawa keberadaan DAP dalam kerajaan hanya akan merosakkan negara ini. Itu yang kita nampak. Dan perkara kedua, hari ini kita bercakap tentang deadlock antara hubungan
Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tun Mahathir Mohamad yang sampai hari ini gagal untuk mencapai kata sepakat siapa bakal PM jika PPH Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya daripada Perikatan Nasional. Sampai hari ini tak boleh selesai. Dan saya dah dengar ura-ura memandangkan DAP hari ini adalah abang long dalam Pakatan Harapan. Dah ada puak-puak dalam DAP ni dah kata kalau susah sangat Dr. Mahathir dan juga Anwar nak selesaikan persekitaran antara mereka, biarlah DAP jadi kerajaan. Apakah DAP mahu melantik Tunku Zulpuri selaku satu-satunya ahli parlimen DAP berbangsa Melayu untuk menjadi Perdana Menteri? Adakah DAP mahu kursi Perdana Menteri jika Datuk Seri Anwar dan juga Tun Mahathir Mohamad tak dapat menyelesaikan pertengkaran mereka? Seperti dalam video sebelum ini, saya dah pesan PKR jangan sekali dah kena kencing buat kali kedua selepas PRU 14, jangan sampai pula kena kencing pada kali ketiga jika bersetuju lagi untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Saya nak jelaskan benda ni bahawa Tun Mahathir Mohamad takkan nak Anwar jadi PM dan saya harap PKR tidak akan menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku PM dan tidak akan bersama Pakatan Harapan untuk membawa ataupun mengubah kerajaan dalam masa terdekat. Be a gentleman politician lah. Saya rasa PRU 15 akan menjadi medan yang baik untuk PKR ataupun Pakatan Harapan menunjukkan jika mereka benar-benar mendapat sokongan daripada rakyat. Saya rasa kalau kita nak jadi gentleman politician, kita gunakan masa ini. Ketika ini negara sedang susah. Banyak orang sedang susah, tak ada kerja, tak ada sumber income dan sebagainya kerana masalah daripada COVID-19 ni. Dan inilah sebenarnya membuka ruang dan peluang untuk mereka ini, politician kedua-dua side, sama ada Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan, untuk membantu rakyat. Jadi rakyat boleh menilai kerajaan mana sebenarnya yang membantu mereka lebih banyak dan ini akan memberikan satu imbuhan kepada mereka, satu motivasi kepada mereka untuk mereka menyokong kerajaan yang banyak membantu mereka ketika negara berdepan dengan masalah COVID pada hari ini. Jadi saya nak pesan kepada semua politician sama ada daripada Perikatan Nasional dan juga daripada Pakatan Harapan plus ni, kita be gentleman politician, kita bantu rakyat, kita tolong mereka yang susah kerana mereka inilah yang akan mengundi kita pada PRU 15 akan datang. Satu lagi isu TNB ni. Macam-macam hal kita dengar. Saya pun tak faham jika di pihak kerajaan tidak mampu menyelesaikan masalah sekecil TNB ni. Kerana TNB ni adalah sebuah organisasi yang memonopoli pembekalan elektrik di negara ini dan mereka ini dikuasai oleh kerajaan. Mereka dimiliki oleh kerajaan menerusi pegangan saham oleh Khazanah dan juga EPS sebagai contoh. Dan mereka ini sebenarnya bergantung kepada keputusan kerajaan. Dan apakah kerajaan hari ini terlalu slow, terlalu lembab untuk membuat keputusan yang akhirnya memihak pada rakyat. Dan kita tengok dalam media sosial, Facebook, Instagram dan sebagainya, betapa rakyat telah mula untuk menyuarakan rasa tidak puas hati mereka terhadap bil TNB yang mereka terima. Sampaikan kata cekik darah dan sebagainya. Dan saya rasa kerajaan hari ini kena laju sikit, kena cepat sikit untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah TNB ni, masalah bil TNB yang terlampau tinggi ni. Yalah, kita banyak duk rumah semasa PKP ni. Jadi bil TNB mungkinlah tinggi sikit, tetapi janganlah tinggi melampau sangat. Dan apa saja masalah ataupun apa saja perseteruan antara TNB dan juga sistem yang ada ini hendak diselesaikan secepat mungkin dan semoga rakyat akhirnya, rakyat yang akan menjadi pengundi sama ada Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan pada PRU 15 akan merasai kesenangan untuk berada di bawah kerajaan pada hari ini. Dan saya minta menteri yang bertanggungjawab untuk mengambil perhatian atas perkara ini dan janganlah meresahkan rakyat lagi yang sememangnya sudah susah. Kita dengar banyak orang menganggur kerana pengangguran semakin meningkat, hotel tutup sana sini, kilang tutup sana sini, kedai tutup sana sini dan semua ini akan mendatangkan kemudaratan kerana ramai orang hilang kerja, hilang sumber pendapatan dan akhirnya keluarga juga akan terbeban kerana tidak ada kewangan yang cukup untuk membayari apa yang kita katakan pada hari ini.
Jadi saya harap Kerajaan Perikatan Nasional akan membantu rakyat setelah menjadi kerajaan, dan juga Pakatan Harapan juga boleh buat benda yang sama, iaitu membantu rakyat kerana mereka ada ramai ahli parlimen. Mereka ini boleh menggunakan dana dan juga kewangan yang ada untuk membantu rakyat, beli beras dan sebagainya untuk rakyat, dan ambillah kesempatan daripada masalah COVID ini untuk kita membantu rakyat secara bersama-sama. InsyaAllah. Dan saya sudahi video ini dengan ucapan terima kasih kepada semua kerana menonton, dan insyaAllah kita bertemu lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.